Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabiru takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan Nazir, pegawai masjid, jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ni kita masih diberikan kekuatan, kesihatan, kelapangan untuk berada di rumah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan terus diberikan kekuatan ini, istiqamah kita mengharungi dunia ini, berbekalkan ilmu dan amalan kita insya-Allah. Kita sampai kepada tajuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan khadamnya. An Anas bin Malik radhiyallahu an qol khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qattu wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa wala massastu khazza wala harira wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamamtu miskan qattu wala itran kana atyaba min arakin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau menceritakan, aku telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Maknanya Anas bin Malik ini dijadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Tidak pernah baginda berkata kepadaku uff. Uffin ini dia kata-kata macam membantah, ya, macam satu ayat Quran, fala taqul lahuma uff, ya, maka jangan kamu berkata kepada kedua ibu bapa itu uff. Maknanya marah ataupun tengking, walaupun kepada khadam, tak pernah Rasulullah buat, ya. Tidak pernah baginda berkata kepadaku bagi sesuatu yang aku lakukan, maknanya kalau dia tak setuju, ya, tak pernah baginda berkata kenapa kamu lakukan macam ni. Kalau orang Kelantan pula, apa ni? Biasa gitulah dah. Kalau orang Kelantan dah, kalau dia marah anak dia buat salah sikit, apa ni? Umpama macam tu lah. Jadi Nabi tak pernah, ya, menegur Anas bin Malik ni, apa yang kamu buat ni? Tak pernah. Malah tidak pernah baginda berkata bagi sesuatu yang aku tinggalkannya sedangkan baginda menyuruhnya, ya. Nabi dah suruh tapi dia mungkin terlupa ke tak buat, dia tinggalkan sekejap, ya. Nabi tak pernah berkata kenapa kamu tak buat, kenapa kamu tinggalkan benda ni, kan aku dah suruh. Nabi tak pernah tengking-tengking macam tu, tak pernah, ya tak? Baginda ialah manusia yang paling baik akhlaknya, ya. Ahsanin nasi khuluqa, yang terbaik
nisbah akhlaknya. Tidak pernah aku menyentuh apapun kain sutra dan sebagainya yang lebih lembut daripada tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Anas. Tangan baginda maknanya lebih lembut. Tidak pernah sekalipun aku tercium suatu haruman atau wangian yang lebih harum, lebih wangi daripada peluh keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Hebat tak hebat. Ini Sahih Bukhari ni, dalam kitab As-Saum dan juga dalam kitab Al-Wasaya, ya. Juga Sahih Muslim pun ada juga hadis ini, dan kitab Al-Fadail, ya. Dan juga dalam kitab Al-Fadail ini ada hadis yang menyatakan bahawa akhlak baginda menyantuni walaupun kepada khadamnya. Tu tak pernah marah, tak pernah nak tengking-tengking, tak ada. Itu maknanya. Jadi tafsiran hadis ini sudah jelas maknanya menceritakan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pergaulan, sekalipun dengan khadamnya. Khadamnya orang suruhan, iaitu orang yang berkhidmat kepadanya, ya. Sebagaimana yang diceritakan sendiri oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ya. Anas ni dia jadi khadam 10 tahun hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab tu dia ni banyak mengetahui rahsia. Maknanya sifat dan ciri-ciri baginda secara dekat dia tahu, dan semuanya kebaikan belaka. Itu tidak pernah sepanjang dia menjadi khadam orang suruhan ini, tak pernah baginda duk marah, mencela, memukul, mengherdik, malah bermasa muka pun tak pernah. Ini kata Anas. Tidak pernah juga baginda menyuruh supaya dia melakukan sesuatu, tetapi aku tidak melakukannya lalu baginda marah, atau cerca pada aku, kata Anas ni, ya. Tak pernah. Jika ada orang mencercaku kerana hal tersebut, baginda akan berkata kepada orang itu, biarkanlah dia, jika sudah ditakdirkan pasti akan berlaku. Nabi membela sekalipun hamba ni atau khadam. Ini bukanlah hamba, khadam, orang suruhan, ya. Tak pernah Nabi duk kata. Kalimah uffin ini tadi pernah disentuh, ya. Bermaksud perkataan yang digunakan pakai oleh orang-orang Arab untuk menzahirkan rasa tak suka ataupun meluat, bosan kepada seseorang atau untuk menghinanya. Tak pernah. Sebab itu kalau disebutkan ayat Quran tu, fala taqul lahuma uffin, maka jangan kamu berkata kepada kedua orang tua kamu, kepada keduanya dengan kalimah uff, eleh, dengan maksudnya perasaan tak suka kepada mak kita, kepada bapak kita, ya. Sebab tafsirannya ialah perkataan tersebut uff menzahirkan rasa meluat, bosan, tak suka, menghina. Itu yang dilarang, ya. Sebab itu anak-anak kita kena didik supaya jangan membantah kata-kata kita dulu, ibu bapanya, ya. Anas radhiyallahu an juga dalam hadis ini menceritakan tentang kelembutan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang
wangian semula jadi yang ada pada tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu memakai minyak wangi ataupun air bau, tak payah. Ya, Nabi tangannya lebih lembut daripada sutera, bahkan peluhnya wangi, ya, lebih wangi daripada haruman yang ada. Keharuman peluh baginda sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah semula jadi kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu baginda juga dalam wangi, dia juga suka memakai wangi-wangian. Sebab itu ia salah satu daripada sunnah yang kita juga digalakkan untuk berwangi-wangian, ya, kerana mengikut sunnah baginda. Ya, itu. Jadi kenapa baginda selalu wangi? Ya tak? Sebab sebagai persediaan untuk bertemu dengan para malaikat, ya, khususnya malaikat yang memberikannya wahyu, yang menurunkan wahyu pada baginda, ya. Dan juga sudah tentulah untuk kesenangan orang ramai bergaul dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bau wangi, sedap, ya. Kita nak bermesra, bergaul maknanya dalam keadaan yang tidak menusuk hidung. Ini kadang-kadang sebagian daripada nak mengata pun berat juga, ya. Adalah dah tak mandi seminggu, dia kata takut air sejuk, lepas tu dalam tubuh badannya letaknya minyak atar banyak-banyak. Allahu Akbar. Bayang tuan-tuan, peluh busuk campur dengan wangi minyak atar ni, keraskan wangi dia. Pening kita bergaul dengan orang macam ni. Ada jenis manusia tak suka mandi. Apabila tak suka mandi, dia kata nak wangi, letak minyak atar, pening baunya. Bukan macam tu. Tapi Rasulullah SAW adalah, ya, seorang rasul, seorang pemimpin, ya, seorang ketua yang sentiasa menjaga keterampilan dia. Wangi selalu mensucikan tubuh badannya, malah tubuhnya semula jadi wangi, malah ditambah pula memakai wangi-wangian, bertambah-tambah harumlah tubuh baginda yang mulia itu, ya. Jadi pengajaran hadis ini, kita dapat melihat betapa sempurnanya akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada sifat sabar, pergaulan yang baik dengan orang lain, termasuklah khadamnya. Dia tidak membeza-bezakan tentang pergaulan ni. Asalkan orang tu baik, dia pun gaulilah dengan baik, ya. Hatta dengan khadam. Walhal baginda seorang pemimpin, ya tak? Khadam ini kalau ikut lazimnya lah tak, orang suruhan, ya, atau budak suruhan, kita boleh bully dia, ataupun kita boleh, ya, enggan menggaulinya, asingkan dia. Umpamanya kita ni kasta lain, dia kasta lain, umpama macam tu. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengklasifikasikan semua manusia, sebab baginda sendirilah yang selalu membacakan ayat inna akramakum indallahi atqakum kepada para sahabatnya. Semulia-mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tak kira engkau ni khadam ke, kau ni berpangkat ke, orang marahin ke, tak kisah belaka. Yang penting siapa yang paling bertakwa. Ya, sebab itu Nabi layan semua orang. Ya, sabar dia, berlapang dada dia, membiarkan apa yang berlalu tanpa ada penyesalan atau ingin membalas kelalaian atau kesilapan orang lain terhadapnya. Nabi tak ada. Dia tak pernah nak membalas, balas dendam,
pukul balik ke apa, sabar Nabi. Itu. Nabi juga menjaga lidah daripada mencela dan menekan orang lain, menghina orang lain. Ya, Nabi sentiasa menjaga hati dan perasaan semua orang, termasuk khadam dia, ya, dengan tidak mengungkit-ungkit kesilapan mereka. Akhlak tersebut inilah perlu menjadi ikutan, ya. Itu yang dikatakan uswah hasanah, ya, ikutan contoh yang baik di dalam kehidupan kita. Sudah tentulah mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Nabi bersama khadam, bergaul dengan khadamnya baik. Kemudian kita lihat lagi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab menegur, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu an, tengok kan daripada Anas Malik juga, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana indahu rajulun bihi asaru sufrah qal wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi syai' yakrahuhu falamma qama qala lil qaum law qultum lahu yada'u hadhihi sufrah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa suatu hari duduk berdekatan, duduk dekat-dekat dengan Nabi lah, seorang lelaki yang pada badan atau pakaiannya tompok-tompok kuning-kuning, ya, kerana wangian za'faron, dan Nabi tidak menyukai orang lelaki yang memakainya. Umpamanya orang pakai baju putih, tetapi macam tuan-tuan bayangkan kalau terkena kunyit baju putih, tombok sana tombok sini tak, jadi tak lawa lah. Tetapi yang berlaku pada lelaki ni yakni sufrah, za'faron. Memanglah dia ada wangi-wangi dia yang tersendiri, tapi apabila dah tombok-tombok tak rata, huduh jadinya. Nabi sebenarnya dalam hati dia tak suka, tetapi dia tidak menegur direct pada lelaki tersebut, ya. Anas berkata Rasulullah hampir tidak pernah menegur secara berdepan seseorang dengan suatu teguran yang dibencinya, tak pernah. Maka tatkala lelaki itu bangun, baginda berkata kepada sahabatnya yang hadir, jika kamu yang memberitahunya supaya dia jangan lagi memakai pakaian yang ada kesan-kesan kuning itu, ya, maka itu lebih baik. Jadi maknanya Nabi tak direct tegur, tetapi Nabi menggunakan budi bicara menegur melalui sahabat. Kau pergi kejar dia, kau pergi dapatkan dia, aku kirim salam, maknanya nasihatkan dia begini, jangan lagi pakai pakaian yang tompok-tompok kuning, tak lawa jadinya, ya. Tu Nabi pesan dengan sahabatnya supaya sahabatnya menegur orang yang memakai baju ada tompok-tompok kuning za'faron itu. Itu cara Nabi. Macam kita lah kan, banyak kali lah kita sebut di mana-mana masjid, kalau ada individu yang pakai seluar jin atau seluar ketat, ya, seluar sukan yang panjang tu, ya, seluar track, kemudian dia pakai t-shirt pendek, ketika solat, ketika rokok, apalagi ketika sujud, tertarik seluar dia dan t-shirt dia pendek, belah belakang aurat ni nampak alau gajahnya belakang ni. Katakan kebetulan kita solat di belakang dia, dia soft pertama,
di saf nombor 2 depan dia. Itu kewajipan kita yang nampak aurat dia terbuka ketika solat untuk menegur. Wajib. Kalau tidak selama-lamanya dia solat gaya macam tu tak sah, sia-sia je. Tetapi cara menegurnya lepas solat tu kita panggillah kat penjuru tepi. Dik, Maisan, abang nak cakap sesuatu, boleh tak? Ini dik, tadi abang tengok adik sembahyang, t-shirt tertarik ke atas, seluar tertarik ke bawah, nampak pangkal seluar dalam adik nampak. Itu tak sah sebab terbuka aurat kat belakang ni, nampak kulit, ya. Sebab aurat lelaki dalam solat baina surrati warrukbah, antara pusat dan lutut kena tutup. Jadi kalau ada terbuka belakangnya nampak alu gajah, terbuka aurat, itu di bawah pusat, jadi terbuka aurat, batal solat. Tu cara menegur begitu, bukan kita tengking lepas solat je dah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa ni? Tadilah tegur tadi. Apa ni? Ya, ini aurat terbuka, kamu sembahyang tak sah. Depan-depan orang ramai, agak-agak macam mana? Budak ni berdendam dengan dia, kan? Mesti berdendam je. Ini apa orang tua tak ada disiplin, tegur depan, malu, kan? Jatuh air muka apabila umpamanya menegur depan-depan orang ramai. Tu tak kenalah. Jadi sebab itu kita kena tengok cara menegur tu biar betul, jangan sampai salah, ya. Kemudian kita tengok dalam bab menegur ini tadi, ya, bijaksana Nabi menegur, ya, tidak pernah menegur direct tetapi menggunakan orang lain. Jadi dalam tafsiran hadis ini, uslub ataupun cara, kaedah Nabi dalam membetulkan kesilapan yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, baginda jarang menegur secara direct langsung, tetapi Nabi biasanya menegur menggunakan orang lain untuk menasihatinya, ya, untuk menegur supaya berbuat betul, baik dalam bab berpakaian, dalam bab ibadat, terampilan dan sebagainya. Supaya cara menegur baik ni, anak-anak ataupun yang ditegur itu tidak malu. Kalau sampai mereka malu, keaiban dia terbuka, ya, biasanya bahaya. Dia akan berdendam, itu bahaya, ya tak? Jadi kesalahan yang dilakukan oleh laki dalam hadis ini tadi, dia memakai wangi-wangian za'faran, kesannya itu bertumpuk-tumpuk warna kuning, ya, kepada pakaian yang dipakai, jadi nampak tak cantik, huduh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyataza'farar rajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah lelaki menggunakan za'faran pada pakaian atau pada tubuhnya. Jadi tegahan ini menurut sebagian ulama adalah tegahan tahrim, tegah haram, ya. Maka hukum memakainya adalah haram. Jadi macam tu. Adapun jumhur, kebanyakan ulama apabila mentafsirkan hadis yang tadi ini, kebanyakan ulama berpandangan tegahan Nabi tentang, ya, dilarang memakai pakaian yang tumpuk-tumpuk za'faran ini tadi sebagai makruh tanzih saja, bukan makruh tahrim, bukan.
Makruh tanzih ini maknanya tegahan cara, ya, dicela, tidak digalakkan memakai, ya. Jadi apabila memakainya juga hukumnya adalah makruh, bukanlah jatuh haram. Sebab hanya sekadar memakai pakaian tetapi dicelup dengan za'faron tak rata, jadi belak-belak lah namanya, tak cantik, tak lawa lah pakaiannya tu. Orang tengok nampak sangat huduh, tak kemas, ya tak? Tapi kalau rata semua kuning sekata, itu kan cantik. Macam zaman dulu-dulu lah kan, kita nak pergi sekolah, ya, kalau seminggu sekali mestilah mak kita tu akan basuh pakaian putih seragam tu, kemudian dicelupnya dengan apa yang warna biru tu, ya, nila tak? Tu nila, dicelup dengan nila, ya. Kadang-kala kalau cara mencelup nila tu biar nampak baju tu sentiasa baru kebiru-biruan, putih kebiru-biruan, dia pandai mencelup, sekatalah dia dijemur elok, kering elok. Tetapi kalau mencelup tu tak pandai, belak-belak, alamak, memang tak lawa lah. Sama juga macam pakaian yang dicelup dengan za'faron warna kuning, jadi kalau belak-belak macam bertampuk-tampuk, tumpuk-tumpuk, tak lawa sangatlah. Tetapi hukum berdasarkan jumhur ulama adalah makruh saja. Bukan tegahan Nabi, yang Nabi tak suka itu berarti haram, tidak. Tetapi hanya martabat makruh tanzih, yang dicela jugalah, tak digalak, tidak digalak, macam tu. Pengajaran hadis ini, sifat atau sikap berhemahnya Nabi SAW dalam membuat teguran, ya. Baginda tidak menegur sendiri secara berdepan atau direct, ya, tetapi menggunakan diplomasi, orang lain yang pergi tegur, Nabi kirim salam. Jadi orang tu pun tidaklah aib, ya, dan dia menerima teguran itu. Imam Al-Baijuri dalam kitabnya Al-Mawahibul Laduniyah menjelaskan sebabnya, yaitu Nabi SAW khawatir orang Islam yang ditegur itu akan menjadi kafir semula jika kebetulan ia enggan akur dengan teguran baginda kerana sikap degilnya. Ada jenis manusia ni memang kadang-kadang degil, ya. Orang kata pepatah kita apa, ya, cerdik tak boleh nak diikut, ya, jahil tak boleh nak diajar. Tahu macam mana pepatah Melayu tu? Lebih kurang macam itulah, kan? Payah tuan-tuan kalau berhadapan dengan jenis manusia macam ni, ya, tak boleh nak ditegur, tak nak akur, ya, dia akan lawan. Tak pernah yang dikatakan open minded, tak ada, ya. Terbuka apabila ditegur, tak ada. Lawan semacam, walaupun yang dibuatnya salah, dia tetap pertahankan dan mempertahankan kebebalan dan juga kesesatan dia tu, ya. Na'udzubillah. Patutnya kan orang tegur tu kita terimalah, kan. Buat apa kita nak mempertahankan, ya, benda yang memang salah kita buat? Patutnya ditegur, terima. Kadang-kadang jenis manusia tu payah juga, dia buat salah, ditegur tak terima, makin hamun kita lagi, ya. Contohnya macam kita berada di jalan yang muat-muat, berselisih kereta, tak? Kebetulan satu ketika di sana ada lopak, dia pun himpit kita. Wah, ini jalan kita dihimpit. Sepatutnya dia tu berhentilah sekejap, lepas kereta lalu barulah dia ambil sikit ke kanan untuk meneruskan perjalanan. Lopak air pun bukannya apa,
Kebetulan saya pernah berselisih dengan kenderaan, dan cermin sisi sebelah kanan, kita pandu sebelah kanan kan, cermin sisi sebelah kanan tu pecah sebab bertembung dengan dia punya cermin juga. Puh. Jadi salahnya salah dia, sebab ini jalan kita. Dia tu ada lopak, sepatutnya janganlah dia mengelak ke kanan. Tunggulah sekejap untuk kereta kita lepas, barulah dia lalu. Apabila berhenti, ya, kita minta lah ganti rugi sebab salah dia. Kebetulan dia bawa bini, ya, bawa bini dia pula yang lebih-lebih menyalahkan kita. Kadang-kadang ada jenis manusia macam itu. Contoh, kita tegur, kita nasihat tak terima, makin menyalahkan kita. Sedangkan memang jelas salah dia, sebab dia tak nak berhenti. Ini jalan kita, jalan biasa. Yang dihimpit kita juga, sampailah kita mengelak dan cermin sisi kanan kita, ya, pecah. Apabila minta ganti rugi, dia tak nak ganti rugi. Akhirnya kita pun layan orang tak betul ni sampai kiamat pun tak betul, kecuali dia beralah ada. Kita teruskan je lah, kita lah ganti sendiri, tak payah ganti-ganti. Sampai peringkat macam itu. Ada jenis manusia macam tu, dia tegur, dia tak nak terima kesalahan dan kesilapan dia, ya. Jadi di dalam pernyataan ini, dalam Imam Al-Bajuri menyatakan dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, ya, memang kalau Nabi direct tegur, tiba-tiba orang tu tak setuju, dibimbangi dia akan patah balik menjadi kufur. Pula yang menegur Nabi lebih baik sahabat, tak nampaklah sangat, ya tak? Itu. Jadi orang Islam yang enggan tunduk kepada arahan Nabi SAW kerana degil dan ingkar akan menjadi lebih kafir. Sebab itu lebih baik orang yang menegur itu adalah orang lain, sahabat Nabi lah, ya. Sebab apa yang Nabi suruh wajib. Kalau orang ingkar, dia jadi kafir. Nah tu. Tapi kalau orang lain menyampaikan, ya, taklah nampak sangat sampai menjadi kufur, ya. Jadi walhal sama je. Ingkar juga apabila Nabi yang kirim salam, dia ingkar, sama je martabatnya, boleh jadi kufur juga. Cuma dari sudut persepsi orang melihat, kalau sampailah orang ni jadi patah balik kepada agama nenek moyang dia, kalau sebabnya Nabi kan jadi berat, jadi fitnah. Tapi kalau sahabat lain yang menegur, tak ada masalah lah, tidaklah terfitnah Nabi. Itu contohnya. Namun itu tidaklah bermakna Nabi tidak pernah langsung melakukan teguran-teguran secara berhadapan. Ada kalanya baginda melakukan juga teguran-teguran secara berdepan. Ada juga. Amr bin Al-As radhiyallahu an pernah menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat aku memakai dua pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Lalu baginda berkata, ya, dua pakaian ini adalah daripada pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya. Lalu aku berkata kepada baginda, aku tidak membasuhnya, ya, aku akan membasuhnya, dia kata. Sebab dah dicelup kuning. Jadi Nabi kata apa, Amr bin Al-As ini, ya, dia kata aku akan membasuhnya. Baginda menjawab, tidak, sebaliknya bakar saja kedua-duanya. Sebab pakaian yang dipakai itu barangkali tak sesuai untuk orang Islam memakai. Jadi Nabi nasihat, tak payah basuhlah kekuning-kuningan ni, bakar saja, ya. Maknanya Nabi tak suka, dia tegurlah juga tu, ya.
Yang ketiganya menyebutkan tadi bahawa Nabi SAW tidak melakukan teguran secara berdepan bagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam, supaya jaga aib, ya, jangan diaibkan di bawah ramai, malu, ya tak? Dan baginda berhemah dalam menegur mereka kerana ingin menjaga iman daripada rosak. Sebab waktu itu mungkin orang yang ditegur itu baru memeluk Islam. Silap hari bulan tak kena gaya menegur, boleh menyebabkan kembali patah balik semula menganut agama datuk nenek moyang dia. Kan berat. Itu masalah dia, ya. Adapun orang-orang kafir, Nabi SAW bersikap tegas terhadap mereka, sama ada dengan lidah atau tindakan baginda sebagai mematuhi arahan Allah SWT. Ya, itu maknanya kalau di depan orang kafir kena tegaslah, nyatakan benda yang hak tetap hak, ada. Itu kan kena ada ketegasan di hadapan orang-orang yang kafir. Kemudian hadis berkenaan dengan ketinggian budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahhishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang keji tabiatnya, bukan pula seorang yang sengaja melakukan kekejian, dan bukan juga seorang yang suka bertempik, mengherdik, mekik di pasar-pasar. Tidak. Baginda tidak membalas keburukan yang dilakukan kepadanya, simpan dendam, tak buat lagi dia, tak. Dia tidak akan membalas kejahatan yang dilakukan terhadapnya dengan kejahatan kepada orang yang membuatnya, tak ada. Akan tetapi baginda akan lebih memaafkan dan juga membiarkannya. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Jami' Tirmizi, Kitabul Bir wa As-Silah. Menurut At-Tirmizi hadis hasan sahih hadis ini, ya. Jadi tafsiran hadis ketinggian budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membentangkan sifat budi pekerti baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada langsung dalam diri baginda sebarang sifat atau perlakuan keji atau buruk, sama ada yang semula jadi atau yang sengaja dilakukannya, tak ada. Pribadi baginda keseluruhannya menampakkan keindahan akhlak Islam dan budi pekerti manusia yang baik. Akhlak yang amat dijaga di antaranya ialah apa? Ketika Nabi bercakap, ya, dalam hadis di atas ini disebutkan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam tak suka memekik, melolong, bertempik sekalipun berada di tempat yang biasa dengan pekikan dan kebisikan, iaitu di pasar. Lagi-lagi kalau pasar ikan ada, dia dengan deruan ombak, dia tak berapa nak clear, sebab itu cakapnya kuat-kuat. Macam orang duduk di bagannya lah, terjerit-jerit. Walaupun dalam environment yang
budaya masyarakat cakap kuat-kuat, Nabi tetap menjaga, dia tidak bercakap macam tu. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lebih umum, para sahabat meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, sesiapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, adalah ia bercakap yang baik-baik atau ia senyap sahaja. Tu. Kalau orang tu beriman, maknanya dijaga. Dia tidak bercakap sembrono. Ya, sama ada dia diam ataupun dia bercakap dengan percakapan yang baik-baik sahaja. Bukan cakap ucah, porno, mencarut, memekik, mengherdik, melolong, menjerit. Tak ada. Tetap dia jaga. Yang ketiganya, akhlak dan budi pekerti baginda turut kelihatan dalam cara baginda menangani tindakan buruk orang lain kepadanya. Baginda tidak membalas dendam.
kita akan habiskan perhujahan kita. Di antara ciri-ciri dan akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah berdendam. Kalau orang buat kejahatan kepadanya, dia tidak akan balas balik dengan kejahatan. Nabi tak buat macam tu. Ya. Kadang-kadang Nabi maafkan itu saja. Ya. Selagi orang terbabit tidak sampai mencerca agama Allah dan mencabuli syariatnya. Dia ada beza orang yang mencerca Allah dan mencerca Rasul, mencerca Islam. Dia ada beza dengan orang yang mencerca peribadi kita. Tetapi Rasul, peribadi dia pun tak boleh nak dicerca. Kalau kita dengar orang lain mencerca peribadi Rasulullah SAW, boleh jadi kufur orang tu. Ya? Macam agama sesat sekarang ni kan. Agama apa namanya tu? Sihab. Ya? Dikata Rasulullah SAW itu Allah. Sifat-sifat Allah itu pada Rasulullah itulah. Tidak beranak dan diperanakkan. Ya? Dikata Nabi ni tak ada kemaluan. Kemudian ya, Nabi ni macam ni, ya, sifat Allah diletakkan pada Nabi. Itu semuanya maknanya ya sesat. Ya, ini menjadi-jadi pula. Tapi tak berani orang ni, tahu benda tu salah, dia pergi dengan dengar khabarnya pergi ke luar negara. Cuba kalau berani mai duk bercakap ni. Ya, dia tangkapnya bila dia tahu. Jadi itu maknanya. Ya, orang yang mencerca, menghina dan juga mengangkat Nabi lebih-lebih pun tak boleh juga. Disamakan Nabi dengan Allah, tak boleh lah. Sifat-sifat Allah diletaknya pada Nabi pun tak boleh juga. Tu. Jadi kalau umumnya orang tu mencerca agama Islam, mencerca Allah dan Rasul, boleh jadi kufur. Dan biasanya Nabi akan bertegas kepada orang yang menghina, mempelekeh, mencerca agama. Tapi kalau sekadar mencerca diri baginda, Nabi buat tak kisah. Sebab orang tu orang yang kufur. Ya tak? Na'udzubillah, jangan sampai dibuat oleh orang Islam. Sikap tidak mahu membalas ini bukanlah kerana baginda seorang yang naif atau pengecut, tetapi kerana mematuhi arahan Allah, fa'fu anhum wasfah. Oleh itu maafkanlah mereka dan janganlah dihiraukan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 13. Maknanya tak payah hirau. Dan pengajaran hadis itu tadi galakkan untuk mendidik diri sendiri dengan ketinggian budi pekerti dan mengamalkannya dalam segenap aspek kehidupan, sebagaimana yang diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, puan sekalian, kita belajar sedikit malam ini tentang sifat-sifat akhlak Rasulullah SAW untuk kita ikut, insya-Allah jadi orang yang terbaik. Mudah-mudahan kita mencontohinya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.